Hai, Assalamualaikum sahabatku. Kali ini Umi nak masak rendang daging sapi asli Padang Indonesia. Hai sahabatku, nama saya Puan Hajah Umi. Okey, kita lihat bahan-bahannya. 1 kilogram daging sapi ataupun daging lembu yang telah saya hiris nipis-nipis, kemudian direbus sekejap dalam air bersama halia dan juga serai. Kemudian saya gunakan 2 sachet susu Color Skim iaitu susu awal lembu dan juga 3 sachet gula home sweet iaitu gula fruktosa, dan kedua-dua produk ini sangat bagus untuk kesihatan. Kemudian 10 tangkai cili merah yang layu yang saya telah buang bijinya dan diblendkan, garam dan RM3 santan pekat. Kemudian 1 inci halia, 1 inci lengkuas dan 1 labu bawang putih yang semuanya saya tumbuk rencah-rencah gitu. 3 batang serai yang saya hiris kemudian saya tumbuk, 3 helai daun salam dan sekeping asam keping. Kemudian 3 biji buah keras yang saya tumbuk, 1 biji pelaga, sedikit kasar kasar dan 5 biji buah pelaga. Kemudian 2 genggam bawang merah yang saya hiris dan kemudian saya tumbuk rencah-rencah gitu. Dan 1 sudu besar serbuk ketumbar, serbuk jintan dan juga serbuk lada putih. Kemudian sedikit kerisik, dan nak lebih sedap sepatutnya kita goreng nyo muda dan kita tumbuk sehingga keluar minyak. Dan 2 helai daun kunyit yang saya hiris halus-halus dan 2 helai daun limau purut yang saya buang tulang belakangnya. Okey, jom kita start masak. Letak dulu periuk. Saya gunakan pressure cooker ulang egg sebab ia mudah dan cepat masak dan masakan kita lebih enak. Okey sahabatku, kita masukkan dulu, panaskan periuk kita, and then kita masukkan minyak, lebihkan sedikit minyak sebab kita nak menulis. Minyak ni terpulang kepada penonton. Jika nak rasa lebih sedap boleh menggunakan minyak zaitun ataupun minyak jagung. Okey, kita tumis dulu bawang merah sehinggalah ia benar-benar garing. Okey sahabatku, saya lebih suka menggunakan pressure cooker untuk masak selain daripada masak nasi, nasi biryani, nasi ayam ataupun nasi mandi. Kita juga boleh gunakan ianya untuk menggoreng ataupun masak kari. Okay, kemudian kita masukkan 3 jenis ni iaitu halia, lengkuas dan juga bawang putih. Setelah bawang merah kita tu sudah layu dan naik baunya, serta kita masukkan daun salam. Tepikan dulu asam keping ni, daun salam dan juga serai yang kita tumbuk ataupun rencah-rencah gitu. Okey. Kemudian kita kacaulah sekejap dan pastikan ia betul-betul garing dan naik baunya. Kalau rasa tumisan kita tu sedikit minyak, kita masukkan, tambahkan lagi minyaknya. Okey. Saya telah menggunakan periuk ini semenjak 7 tahun yang lalu dan hanya 1 kali servis saja, dan periuk ni periuk yang kedua lah sebab dah lama yang tu jadi nak tambah periuk lain. Seterusnya kita masukkan buah keras, kemudian kas-kas kasar tadi macam buah pelaga, masukkan dan kita godek-godek sekejap sehingga naik bau. Okey sahabatku, bila dah garing kita masukkan cili yang telah kita blend. 10 tangkai saya gunakan cili merah yang layu. Kita masukkan dan kita tumis sehinggalah ia betul-betul kering dan garing.
Ya, sahabatku, mungkin setengah orang lebih gemar menggunakan kuali nak masak rendang. Tetapi saya memilih periuk pressure cooker Kulang X sebab ia sangat-sangat mudah, sangat cepat, malahan pelbagai guna. Apabila tulisan kita dah pun nampak garing, okey, lihat ya. Dan kita boleh masukkan bahan yang seterusnya. Okey, lihat dah garing. Okey, sahabatku, kita masukkan daging sapi ataupun daging lembu yang telah saya rebus kejap menggunakan pressure cooker. Airnya kita masukkan sekali airnya. Saya rebus menggunakan halia dan juga serai supaya hilang bau hamisnya. Okey, kita masukkan dalam periuk pressure cooker Kulang X. Kita godek-godek sekejap supaya ianya merata. Okey. Kemudian kita masukkan serbuk ketumbar, serbuk lada putih dan juga serbuk jintan dan sekeping asam keping. Kita gaul rata sebelum kita tutup periuk Kulang X kita ini supaya dagingnya lebih empuk dan lebih lembik. Okey. Untuk maklumat sahabatku, resipi ini Umi dapat dari Chef Eddie dari Indonesia. Terima kasih kerana share resipi ini. Okey sahabatku, kita tutup sekejap periuk Kulang X kita menggunakan penutupnya. Okey, kita tutup, dia ada anak panah di situ sehinggalah satu bunyi klik. Okey, kita tunggu dalam 10 minit sehinggalah penutup injapnya naik. Okey, dah masak. Tengok ya, pemegang biklatnya boleh dipegang, ia tidak panas. Okey, kita buka dan lihat hasilnya. Kelihatan daging kita dah pun betul-betul masak dan nampak sedikit lembik ya. Okey. Okey, saya lap sekejap, berkabut tak nampak. Okey, dah clear. Lihat hasilnya, ianya amat mudah. Kita tak payah nak tunggu 2-3 jam nak masak rendang. Sekadar 10 minit masakan kitanya sudah betul-betul masak. Cuma kita biarkan ia sekejap. Seterusnya kita masukkan bahan-bahan lain yang belum kita masukkan. Okay, kita kacap sekejap, biarkan ia benar-benar kering. Kemudian kita masukkan santan. Saya gunakan hanya RM3 santan pekat. Ia dah cukup dah sahabatku. Sahabat semua harus cuba dan try resipi dari Chef Eddie dari Indonesia. Sahabatku, kelihatan masakan kita dah pun sebati dengan santan tadi. Just godek-godek sekejap supaya ini lebih sebati. Kemudian kita masukkan bahan yang akhir sekali, iaitu susu. Jadi saya gunakan susu Coleskim, iaitu susu kolesterol, susu awal lembu, dan ia sebenarnya sangat bagus untuk kesihatan, untuk kita yang menghadapi masalah radang sendi, sakit lutut ataupun sistem imun yang rendah. Boleh gunakan susu Coleskim ataupun susu kolesterol untuk kesihatan. Jadi pelbagai usia boleh guna di antara 2 tahun ke atas. Kemudian saya gunakan gula home sweet. Gula home sweet adalah gula fruktosa daripada jagung dan ia sangat baik untuk kesihatan, untuk mereka yang nak jaga kesihatan, nak jaga gula dalam darah. Saya hanya menggunakan 3 sachet saja, dan ia gula fruktosa ni gula yang amat manis. Tak perlu dah tambah benda-benda lain, gula-gula yang lain. Kita godek-godek sekejap supaya susu kita tu sebati dengan daging, gula. Sudah nampak sedikit pekat sahabatku. Bau aromanya sangat-sangat wangi, sangat-sangat harum, sedap, sangat enak sangat. Seterusnya kita masukkan daun kunyit yang telah diiris halus dan juga daun limau purut. Jadi tinggalkan sikit untuk hiasan. Okey sahabatku, untuk melihat lebih lanjut tentang produk-produk yang saya gunakan seperti periuk, Coleskim ataupun home sweet, boleh lihat di dalam ulasan, boleh klik di situ untuk lihat lebih lanjut tentang produk-produk berkenaan.
Akhir sekali kita masukkan garam. Saya gunakan lebih kurang dalam 1 sudu besar garam. Jangan lebihkannya garam ya sahabatku, nanti ia masin. Okey, kita kacap sekejap, godek-godek sekejap. Seterusnya saya masukkan juga kerisik dalam tu. Okey, kita godek-godek biar ia sebati. Sudah nampak sedikit pekat sahabatku bila kita masukkan kerisik dalamnya. Okey, kita tera dulu macam mana rasa rendang asli Padang Indonesia. Sedap dan enak, dah cukup asinnya, tak perlu tambah garam lagi. Kita masak sekejap lagi sahabatku supaya rendang kita benar-benar kering. Okey, dah siap sahabatku, jom kita hidang. Jangan lupa untuk klik subscribe dan tekan lonceng ting. Anda akan dapat menonton review resepi masakan dari YouTuber terkenal YouTube. Jumpa lagi pada minggu depan. Bye.